Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat datang ke bengkel Get the Score, anjuran unit kimia KMPH. Peserta terdiri daripada pelajar SDS sesi 2020-2021 pada hari ini, 16 Disember 2020. Pada hari ini kita akan sambung dengan chapter 6 dan chapter 7. Selamat menonton video ketiga, chapter 6 dan 7. Chapter 6, Chemical Equilibrium. Saya hanya cover 6.2 dan 6.3. 6.1 saya tak include. Okey, 6.2. Equation given, A aqueous plus 2B liquid produce 3C and D gas. How to write Kc and Kp? Okay, Kp and Kc must product over reactant. Kc include gas and aqueous only. Kp include gas only. Okay, saya ulang. Kp melibatkan gas dan aqueous sahaja. Kp melibatkan gas sahaja. Kc mesti menggunakan square bracket dan Kp menggunakan P. P stand for pressure. Square bracket stand for concentration. Okay, di dalam equation ini terdapat liquid. So liquid dan gas, liquid dan solid kita exclude. Kita tak ambil. Okay. So liquid dan solid kita tak ambil. Kita hanya ambil aqueous dan gas untuk Kc dan gas sahaja untuk Kp. Okay. Next, kita tengok pula formula. Kp equals to Kc RT delta N. Okay, delta N adalah N product minus N reactant. Okay, I repeat. Delta N is N product minus N reactant. Okay, product we have 3 plus 1. Okay, delta N gas sahaja. Okay, calculation delta N hanya melibatkan gas. So, produk kita ada 4 mol, reactant kosong. Sebab N kita nak gas sahaja. Reactant kosong sebab tiada gas pada reactant. So, delta N is 4. Kp equals to Kc RT kuasa 4. Next, kita tengok alpha. What is alpha? Alpha is degree of dissociation. Darjah penceraian. Formula X over C. X stand for change. C stand for initial. Okay, dan refer saya punya ICE table. Okay, C adalah nilai yang first. Okay, kalau let's say kita ada A produce B. So, initial kita ambil sahaja nilai initial untuk A. Untuk change, kita ambil sahaja nilai X. Kita boleh ambil X dari A ataupun X dari B. Sama sahaja as long as nilai X. Okay, next. Q versus K. K maksudnya dia berada pada equilibrium. Dan Q kita kena calculate. K given in the question. Okay, jika kita calculate Q dan kita dapati Q sama dengan K, bermaksud sistem in equilibrium.
sistem seimbang dan tiada shift, no shift. Okay, kalau Q less than K, system is not in equilibrium and it will shift to the right. Dia akan shift ke kanan. So, bila dia shift ke kanan, what happen? Okay, bila shift ke kanan, yang kanan akan meningkat. Okay, shift ke kanan. So, yang kanan akan meningkat. Yang kanan namanya produk. So, produk akan meningkat. Okay, kalau Q greater than K, system not equilibrium. So, shift to the left. So, what happen bila shift to the left? Okay, bila shift to the left, yang left akan meningkat. Left meningkat. So, left kita ada reactant. Means reactant meningkat. So, settle 6.2. Okay, next kita tengok 6.3. 6.3 Le Chatelier Principle. Okay, Le Chatelier Principle, dia discuss tentang disturbance. Kita ada banyak disturbance. Kita ada concentration. Kita ada pressure volume. Kita ada catalyst. Kita ada inert gas. Dan yang terakhir kita ada temperature. So, kita ada 5 disturbance. So, di sini pada hari ini saya hanya discuss 2 disturbance sahaja. Yang pertama inert gas dan yang kedua temperature. Okay, let's start. Okay, saya dah highlight di sini. Saya fokus kepada 2 sahaja, temperature dan inert gas. Okay, kita start dengan inert gas. Inert gas ada 2 condition. Satu inert gas pada constant pressure dan satu lagi inert gas pada constant volume. Okay, equation dah diberi. Okay, 3 mol hydrogen react dengan 1 mol nitrogen produce 2 mol ammonia. So, bila kita tambah inert gas pada constant pressure, dia akan shift to the left. Kenapa shift to the left? Sebab dia akan shift ke arah greater number of mole. Okay, tolong ingat. Kalau kita tambah inert gas pada constant pressure, dia akan shift ke arah greater number of mole. Sebelah kiri, kita ada 4 mol. Dan sebelah kanan kita ada 2 mol. That's why dia shift ke kiri. Sebab kiri ada greater number of mol. Okay, next. Addition of inert gas at constant volume. Constant volume senang. Dia tidak akan shift. Okay, ini saya buat conclusion sahaja. Addition of inert gas at constant volume, no shift. Okay, untuk detail, refer nota tutorial. Okay, next. Kita tengok pula disturbance temperature. Okay, temperature pun ada 2 condition. Satu endothermic dan satu lagi exothermic. Endo maksudnya absorb heat. Dia menyerap haba. Itu endothermic. So, kalau endothermic, kita kena salin semula buat equation baru. Okay, ini saya dah buat. Dan saya letakkan heat di sebelah kiri. Di sebelah reactant. Kerana dia endo. Kalau endo, heat kita berada di sebelah reactant. Kalau exothermic maksudnya dia buang haba, release heat. So, kalau exo, kita salin balik equation dia dan kita letakkan heat di sebelah kanan. Sebab dia buang haba. So, dia berada di sebelah kanan. Okay, next. Kita tengok what will happen. Okay, what will happen for endothermic. Okay, kita tengok endo dahulu. Okay, when temperature increase. Kalau kita tinggikan suhu, temperature increase,
heat also increase. So, dia akan shift to the right. Okay, kalau kita rendahkan temperature, so kita rendahkan heat, shift to the left. Okay. Kalau exothermic, temperature increase, shift to the left. Kalau temperature drop, shift to the right. Okay, untuk detail explanation, sila refer modul tutorial. Okay, ini adalah soalan PSPM tahun lepas, 2019-2020. Soalan berkaitan dengan Le Chatelier Principle. Explain the effect of lowering temperature on Kp of the system. Explain the effect of adding argon gas at constant volume on equilibrium position. Kita kena faham soalan dulu. Soalan first dia tanya efek kepada Kp. Efek Kp. Dan soalan kedua dia tanya efek juga. Efek kepada position. So kalau soalan first dia tanya efek Kp, maksudnya dia nak tahu apa berlaku pada Kp. Kp increase, Kp decrease or Kp unchanged. Okay, soalan kedua dia tanya position, maksudnya dia nak tahu shift to the left or shift to the right. Okay, soalan diberi dalam bentuk exo. Okay, delta H negative. So, exothermic. Answer. Soalan first. When temperature lowered, system shift to the right. So, bila dia shift ke kanan, yang kanan akan meningkat. Ulang balik. Bila dia shift ke kanan, yang kanan akan meningkat. So, di sebelah kanan kita ada PCl3 dan Cl2. Effect Kp will increase. Okay, bila dia shift ke kanan, Kp akan meningkat. So, answer keyword dia nak Kp increase. Sebab soalan dia tanya Kp. Kp will increase. Okay, soalan kedua dia tanya position. Okay, soalan kedua, equilibrium position will not change. Kenapa tidak berubah? Sebab addition of inert gas at constant volume. Okay, tadi saya dah mention. Kalau tambah inert gas pada constant volume, equilibrium not change. So, dia tidak akan ke kiri atau ke kanan. Sebab dia constant volume. Okay, next. Okay, kita dah settle chapter 6. Next, kita tengok chapter 7. Okay, chapter 7 dia ada 7.1, 7.2 dan 7.3. Tapi saya cover 7.1 dan 7.2 dan 7.3. 7.2 topik titration. So, saya tak cover titration. Okay, kita tengok 7.1. Okay, saya dah bagi contoh. Saya buatkan ICE table untuk HA. ICE table untuk HA. HA adalah weak acid. Okay, mana kita tahu HA adalah weak acid? Sebab kita nampak dia tambah dengan water. Weak mesti tambah dengan water. Weak acid ataupun weak base, kita mesti tambah dengan water. Kalau dia weak. Okay, dan mana saya tahu dia adalah acid? Kenapa saya tak kata HA adalah base? Sebab ada H kat depan. So, dia memang acid. Contohnya HCl, H2SO4.
Kalau ada H kat depan, dia adalah asid. Okay, dan saya dah masukkan data dia. Saya gunakan initial C, change saya gunakan X. Okay, cara nak tulis Ka, mesti product over reactant. Ka ataupun Kb sama je, mesti product over reactant. So, produk dia H3O plus dan A minus. Reactant dia adalah HA. H2O kita tak ambil sebab dia liquid. Okey, lepas tu dari situ kita boleh calculate pH. pH negative log H3O plus. Okey, itu kalau kita nak pH. Negative log H3O plus. Okey, next. Saya tak tunjuk untuk Kb. Ka dan Kb cara dia sama saja. So, saya tunjuk sampel Ka saja. Kb boleh refer nota tutorial. Okay, next kita ada alpha. Alpha degree of dissociation. Formula macam tadi saya dah tunjuk sama dengan chapter 6. X per C. Alpha sama dengan X per C. X adalah change ataupun ion dissociated bahagi dengan initial. Okay, next dalam 7.1 juga kita ada buffer. Buffer ada dua, acidic buffer dan basic buffer. Untuk buffer, kita gunakan formula Henderson-Hasselbalch equation. Okay, panjang nama dia. Untuk buffer, kita gunakan formula Henderson-Hasselbalch equation. Formula Henderson-Hasselbalch tu sama seperti yang tertera. Okay, untuk acidic buffer, pH equals to pKa plus log conjugate base ataupun salt. Ada buku tulis conjugate base, ada buku tulis salt. Over weak acid. Okey, jika melibatkan H, bererti dia adalah acid. So, kita kena guna Ka. Dan kita kena guna weak acid. pH, H menunjukkan acid. So, kena guna Ka dan kena guna weak acid. Okey, untuk basic, kita guna POH. OH adalah base. So, kena guna Kb, base. Dan guna weak base. Okay, itu untuk buffer. So, kita dah selesai 7.1. 7.2 saya dah mention tadi, saya tak discuss. 7.2 titration. Okay, next kita tengok pula 7.3. 7.3 common ion. Table saya dah tuliskan di situ. Saya dah buat ICE table. Okay, ICE table ni kita apply untuk chapter 6 dan juga chapter 7. Okay, kita refer kepada table yang saya dah buat. Okay, kalau melibatkan KSP, 7.3 ni melibatkan KSP. So, kalau KSP, senang saja pastikan reaktan dia solid. Reaktan sentiasa solid. Produk sentiasa aqueous. Dan mesti menggunakan reversible reaction. Okay, next. Untuk change, seperti biasalah saya gunakan X. Nak guna X boleh. Ada buku guna S. Okay, X atau S. S pun boleh. S stand for solubility. Okay, jadi formula KSP sama dengan A kuasa 2 darab dengan B. Reaktan tak ambil sebab reaktan solid. Okay, next kita tengok Q versus K. Okay, macam tadi juga, kalau Q sama dengan K, maksudnya dia just saturated. Dan tiada precipitate, tiada shift. Precipitate maksudnya mendahkan. Tiada mendahkan dan tiada shift. Q less than K maksudnya unsaturated. Saturated maksudnya tepu. Unsaturated tidak tepu. So, tidak tepu, tiada precipitate. Tiada mendahkan, shift ke kanan. K
Q greater than K, super saturated. Maksudnya sangat tepu. Dah over dah, super. Dan kalau dah over, dia akan menghasilkan precipitate, mendakan. So, dia shift ke kiri. Okay, next kita tengok soalan. Okay, ini soalan tahun lepas, 2019-2020. At 25 Celsius, aqueous solution of 0.215 molar HNO2 is 4% dissociated. Determine the acid dissociation constant Ka for HNO2. Kita keluarkan data. Dia ada bagi data alpha sama dengan 4% dan initial concentration 0.215 molar. Itu data diberi. Okay, next. Okay, kita keluarkan dulu formula alpha. Alpha X per C times 100. Okay, alpha dah ada. Sekarang kita nak cari X. So, kita dapat X 8.6 darab 10 negatif 3. Okay, kita keluarkan formula alpha, kita dapat 1 mark. Kita calculate X, kita dapat lagi 1 mark. Okay, next kita buatkan dia punya ice table. HNO2 adalah weak acid. Mana kita tahu? Sebab ada Ka. So, Ka refer kepada weak acid. So, kalau weak, kita kena tambah dengan water. Either weak acid or weak base, kita mesti tambah water. Okay, next kita masukkan nilai initial. Initial dah ada 0.215. Produk tak ada lagi, so kosong. Okay, nilai X. X dah ada. Okay, kita dah ada nilai X, so kita terus masukkan nilai X. Okay, ini dia nilai X kita tadi. So, kita directly masuk kepada X. Okay, terus je masuk. Kemudian tolak-tolak aja. Okay, Ka. Keluarkan formula Ka, 1 mark. Okay, lupa ni ice table tadi dapat 1 mark. Okay, lepas tu keluarkan formula Ka. Dan terus masukkan nilai. Nilai mana yang kita nak masuk? Kita mesti ambil nilai pada equilibrium. Ambil pada kotak equilibrium ni. Masukkan ke dalam Ka. Okay, mesti ambil nilai pada equilibrium. Okay, dan at last kita dapatlah jawapan dia Ka. Okay, so dah selesai calculation. Kita dah dapat nilai Ka. Okay, jadi saya dah buatkan 3 video. Video 1 untuk chapter 1 dan 2. Video 2 chapter 4, 5. Dan sekarang video 3 chapter 6, 7. Maka saya dah siap dah summary untuk kesemua chapter. Dan jangan lupa jawab Google Form yang disediakan. Google Form itu akan menjadi attendance you all untuk bengkel ini. Okay, terima kasih.